Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Hadrami bin Mutafiq, pemegang nombor matrik di 1910545. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan kaedah pembuktian dalam kesalahan akidah. Yang pertama, akidah daripada segi bahasa bermaksud kepercayaan yang kukuh, manakala daripada segi istilah ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah juga berasaskan dua sumber iaitu Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya ialah kaedah pembuktian berkaitan dengan kesalahan akidah melalui kaedah syahadah. Pertama, untuk kesalahan akidah berkenaan dengan penyebaran doktrin palsu, istilah perlulah ketahui dalam segi istilah, ajaran sesat ataupun doktrin palsu merupakan sebuah istilah yang kerap digunakan oleh masyarakat negara ini apabila merujuk kepada ajaran yang pelik, salah dan berkaitan dengan penyelewengan akidah agama Islam. Manakala dalam menurut Kamus Dewan pula, doktrin ialah membawa maksud satu prinsip ataupun kepercayaan yang dianggap benar ataupun satu-satunya yang dapat diterima, dan ajaran pula didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diajar, nasihat petunjuk teori ataupun mazhab. Kesalahan penyebaran doktrin palsu terdapat dalam Seksyen 4 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, yang mana bagi kaedah pembuktiannya, antara yang boleh diguna pakai ialah kaedah syahadah, iaitu pembuktian dengan didatangkan beberapa orang saksi yang adil. Kaedah pembuktian syahadah ini juga merupakan satu hujahan ataupun kaedah yang paling kuat, bahkan juga kaedah syahadah antara kaedah pembuktian yang penting yang diguna pakai dalam mana-mana perbicaraan di mahkamah syariah, sama ada berkaitan dengan mal ataupun berkaitan dengan jenayah syariah. Seterusnya ialah bagi kes kesalahan akidah penyelewengan doktrin palsu ini juga lazimnya para saksi yang hadir ke mahkamah perlulah mereka-mereka yang nampak atau melihat sendiri perbuatan itu berlaku, bukanlah berdasarkan buah bicara ataupun perbicaraan orang lain. Hal ini kerana dalam kes berkaitan kesalahan penyebaran doktrin palsu, juga perlulah para saksi itu menerangkan secara menyeluruh kenaan fakta kesaksian mereka seperti masa, lokasi dan tarikh ketika perbuatan penyebaran doktrin palsu itu berlaku. Kesaksian para saksi ini juga hendaklah sekata ataupun sama faktanya. Hal ini kerana jikalau serta perlulah konsisten dalam keterangan mereka. Hal ini kerana jikalau seseorang saksi itu mengatakan kesaksian yang bercanggah dengan saksi yang lain, maka hal tersebut boleh mengakibatkan hakim terhalang dalam membicarakan kes tersebut berasaskan keterangan saksi-saksi yang lain. Seperti dalam kes Hasan bin Yaakob lawan pendakwa Syafi'i Kelantan, pihak pendakwa telah berjaya memuaskan hati hakim dengan mendatangkan saksi yang mana saksi tersebut mendengar sendiri bahawa OKT, orang kena tuduh mengatakan perkataan iaitu inilah wang Tuhan nombor satu, sebenarnya Tuhan hak itu nombor dua. Kerana hak ini boleh sebab-sebi. Dengan perkataan ini maka telah menjadi bukti untuk mensabitkan tertuduh dengan kesalahan menyebabkan agama Islam dikeji dan dipersendakan. Seterusnya, kaedah pembuktian yang akan digunakan ialah ikrar bagi kesalahan akidah, iaitu mengembangkan doktrin agama. Dalam Seksyen 5 Akta Kesalahan Jenayah Syariah mengatakan mengembangkan doktrin agama atau mana-mana orang yang mengembangkan doktrin ataupun kepercayaan agama selain daripada doktrin ataupun kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam telah melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 ataupun dikenakan sebatan selama 6 kali ataupun dikenakan kedua-duanya sekali. Manakala menurut Seksyen 17 Subseksyen 2 kurungan A dan kurungan B telah dinyatakan bahawa ikrar hendaklah dibuat di hadapan hakim atau di luar mahkamah, di hadapan dua orang saksi yang adil, dan saksi tersebut hendaklah balik. Dan hal ini kita boleh merujuk pada Seksyen 53 Subseksyen 2 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1952, yang mana memberi kuasa pada mahkamah mentadbir ikrar bagi orang yang akan memberi keterangan di mahkamah. Okey, seterusnya
Kes berkaitan Seksyen 5 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Persekutuan 1997 berkaitan ajaran sesat Milah Ibrahim ataupun Abraham. Tertuduh Kamarudin Anwar, Muhammad Hafizal, Kamarudin dan Nurida Osman antara pihak tertuduh. Kes ini berkaitan dengan penyebaran ajaran sesat iaitu ajaran Milah Ibrahim di sekitar Ceras pada tahun 2014. Kesemua tertuduh dihadapkan di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan dan membuat pengakuan bersalah atas pertuduhan yang dibacakan atas tertuduh serta disabitkan dengan pertuduhan tersebut. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga ialah kaedah pembuktian qarinah dalam kesalahan akidah berkaitan dengan penyembahan yang salah. Qarinah merupakan salah satu cara pembuktian agama Islam dan undang-undang. Dr. Wahbah Zuhaili pula mentakrifkan qarinah dari segi bahasa ialah perkara yang menunjukkan maksud yang dikehendaki. Dalam Seksyen 3 telah diperuntukkan tafsiran mengenai qarinah, iaitu di bawah tafsiran ini, qarinah artinya satu fakta, apa-apa cara yang disebut di dalam fakta ini iaitu di bawah Akta Keterangan Wilayah, Akta Keterangan Mahkamah Syariah. Kaedah qarinah ini juga boleh digunakan dalam kes-kes berkaitan dengan akidah, contohnya kes penyembahan yang salah. Bentuk qarinah yang boleh digunakan ialah qarinah al-qati'ah yang ditakrifkan sebagai satu petunjuk yang yakin atau petunjuk yang jelas berubah ke tahap meyakinkan. Ini juga membawa maksud qarinah yang kuat atau pasti. Namun begitu, para fuqaha memaksudkan kepada perkhususan pada tahap zon al-ghalib, yang ini menghampiri tahap yakin sahaja. Terdapat beberapa contoh keadaan di mana qarinah bentuk pertama ini antaranya lah dalam situasi jikalau B nampak A keluar daripada satu rumah kosong sambil memegang pisau yang berlumpuran dengan darah. Kemudian B masuk ke dalam rumah tersebut dan menemui C yang telah mati dengan keadaan darah. Mati dalam keadaan leher beliau dikelar dengan sesuatu yang tajam. Maka tiada kemungkinan bahawa C yang bunuh diri sendiri kerana pisau yang berdarah telah menjadi petunjuk bahawa A telah membunuh C. Okey, seterusnya. Dalam Seksyen 4, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013, kesalahan berhubungan dengan akidah ianya mengatakan bahawa mana-mana orang yang menyembah alam sudah jadi atau melakukan perbuatan yang menunjukkan penyembahan atau pembudaan mana-mana orang atau binatang, tempat atau benda dengan apa-apa yang menyalahi akidah Islam dan hukum syarak, telah melakukan satu kesalahan dan boleh dikenakan ataupun disabitkan dengan denda tidak melebihi RM5,000 ataupun dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau dikenakan sebatan tidak melebihi 6 sebatan ataupun dikenakan kesemuanya sekali. Mahkamah juga boleh memerintah supaya apa-apa peranti, barangan atau benda yang digunakan dalam melakukan apa atau yang ada kaitan dengan kesalahan tersebut dalam subseksyen -1 dilucutkan hak dan dimusnahkan walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu. Oleh yang demikian, segala barangan penyembahan seperti batu maupun binatang ianya boleh dijadikan sebagai bukti yang qarinah dalam undang-undang keterangan. Seterusnya, kaedah pembuktian yang seterusnya ada al-yamin, iaitu dalam al-yamin dalam kesalahan akidah. Al-yamin dalam segi bahasa ialah kekuasaan. Al-yamin juga bermaksud tangan kanan seperti kekuatan tenaga ada pada tangan tersebut menyebabkan orang Arab memegang tangan kanan ketika bersumpah. Ataupun dengan kata-kata lain, al-yamin ini bermaksudnya sumpah. Al-yamin terdapat dua jenis sumpah ataupun al-yamin. Itu pertama, dua keadaannya ialah keadaan sumpah di dalam mahkamah dan keduanya sumpah di luar mahkamah. Okey, contohnya kesalahan akidah yang boleh digunakan kaedah al-yamin ialah percubaan keluar daripada agama Islam. Dalam Seksyen 11 Enakmen Keterangan dalam Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 pada bahagian 2 mengatakan kesalahan berubah akidah, manakala Seksyen 9 ialah percubaan keluar daripada agama Islam. Mana-mana orang yang melakukan apa-apa percubaan keluar daripada agama Islam melakukan kesalahan dan telah melakukan kesalahan dan boleh disabitkan dengan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 tahun ataupun dihukumkan dengan kesemuanya sekali. Maka persoalan yang berkaitan dengan akidah yang paling sensitif ialah berkaitan dengan gejala murtad. Contohnya antaranya punca-puncanya ialah kejahilan disebabkan ketiadaan tabiah atau pendidikan yang sebetulnya. Keduanya pengaruh rakan-rakan dan media massa.
dan akhir sekali kerana kesempitan hidup yang boleh mengakibat berlakunya seorang individu agama Islam itu keluar daripada agama Islam. Dan kesimpulannya, kesalahan ini juga banyak memberi kesan-kesan yang tidak baik, khususnya pada masyarakat dan negara. Hal ini kerana kesalahan akidah ini boleh mengakibatkan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat, seperti penyebaran doktrin palsu ataupun percubaan meninggalkan agama Islam. Malahan juga kesalahan akidah ini juga mampu meruntuhkan institusi kekeluargaan di negara ini, dan kesalahan akidah juga boleh mengakibatkan berlakunya kekeliruan di kalangan masyarakat dalam permasalahan hukum hakam di kalangan masyarakat Islam. Akhir sekali, langkah pencegahan yang boleh dilakukan ialah bagi pihak kerajaan perlulah menyekat sehabis baik penyebaran doktrin-doktrin palsu, khususnya di alam sebar ataupun media massa. Hal ini kerana dengan pemodenan asas pembangunan di negara ini telah memudahkan mereka-mereka yang berniat jahat ini untuk menyebarkan dan merosakkan akidah umat Islam di negara ini. Sekian daripada saya, Muhammad Nazar Adrami bin Muzafiq, Menggan Numerik di 10. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.